Okey, kita pergi ke soalan yang pertama. Okey, bahagian A iaitu soalan objektif. Okey, kita tengok soalan dia. Nombor di bawah mempunyai 3 sebagai faktor perdana. Apakah nombor-nombornya adalah 180, 210, 280 dan 567? Tapi soalan kata, nombor di bawah mempunyai 3 sebagai faktor perdana. Tapi kecuali apa maksud faktor? Kalau kita bila jumpa perkataan faktor, maksudnya adalah bahagi. Jadi kehendak soalan ni, okey, dia cakap semua nombor di bawah boleh bahagi dengan 3 kecuali jadi kita cuba satu persatu, okey, setiap nombor. Okey. Maksudnya kita nak kenal pasti sama ada dia boleh dibahagi atau tidak. Kalau kita bahagi dapat nombor bulat, okey, maka itu istilah faktor. Tapi kalau kita bahagi dapat perpuluhan, dapat pecahan, itu bukan faktor, okey? Bukan faktor. Okey. So, nombor di bawah mempunyai 3 sebagai faktor perdana kecuali. Jadi kita bahagikan semua pilihan-pilihan jawapan kepada 3. 180 bagi 3. Okey, boleh lah. Okey, boleh. Okey, 210 bagi 3. Boleh tak? Boleh. 280 bagi 3. Boleh tak? Boleh. Okey. Kita dapat perpuluhan kan? 280 bahagi 3 dapat perpuluhan. Jadi tak boleh. So jawapan dia adalah C. Okey. Dah settle tu je. Okey. Soalan ni tak ada jalan kira. Okey. Tekan saja kalkulator, bahagi setiap satu. Okey, dapat perpuluhan. Itu yang dikecualikan tu. Boleh? Okey. Soalan nombor 2. Darjah di bawah menunjukkan beberapa faktor bagi 40. Maksudnya nombor tersebut adalah nombor, okey, faktor-faktor bagi 40. Okey. Sebelum kita tengok soalan tu lebih detail, kita senaraikan apakah nombor-nombor faktor bagi 40. Okey. Okey, 40. 1 darab 40. 2 darab 20. Lagi tak? Ada lagi? 3 darab apa? Tak ada. Okey, 4 darab 10. Ada lagi tak? 5 darab 8. Ada lagi? 6. Tak ada. 7. Tak ada. 8 dia patah balik. So inilah nombor faktor-faktor bagi 40. Okey. Jadi kita tengok dekat soalan. Dia bagi X, dia bagi Y, dia bagi 5, 2, 4, 10, 1. Antara yang berikut yang manakah nilai yang mungkin bagi nilai X dan nilai Y. Jom kita bandingkan. Ini yang saya buat sendiri. Lepas tu kita tengok apa yang tak ada dekat, apa yang ada pada, nombor-nombor yang kat rajah tu, yang mana yang tak ada dekat senarai ni. Kita tengok. Okay, 5. 5 ada, check. Okay, 5 ada, check. 4 ada, check. 2 ada, 2 ada, check. 10 ada, check. 1 ada, check kat sini. Dah, yang tak ada siapa? 40 dengan 20. Okey. Okey. Sorry. 40, 20 dengan 8. Maksudnya nombor-nombornya mungkin 40, mungkin 20, mungkin 8. Jadi kita tengok pilihan jawapan mana yang ada salah satu daripada dua nombor ni. Faham? Salah dua daripada tiga nombor ni. First time dengar ayat tu, salah dua. Okey? Sebab dia minta dua nombor, sebab tu saya sebut salah dua. Salah dua daripada tiga nombor ni. So, 20 dengan 40 tak ada geng. Okey? Tapi yang ada geng kat sini adalah 8 dengan 20. So, jawapan dia adalah D. Jelas? Okey? Okey, terbaik. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey. Berikut menunjukkan satu pernyataan. Dia kata, 3 ialah faktor bagi X. Maksudnya dia nak bagi tahu nilai X ni boleh bahagi 3. Dia nak cakap macam gitu. Lepas tu dia kata X ialah faktor bagi 36. Maksudnya dia nak cakap 36 ni boleh bagi X. Okey. Kan? So, X boleh bagi 3. Kan? Dia kata boleh bagi 3. Okey. Lepas tu 36 pula boleh bagi 3. Maaf. Boleh bagi dengan X. Okey. Apakah faktornya? Okey. Sabar. Soalan tak habis lagi. Kita baca soalan. Antara berikut yang manakah bukan nilai yang mungkin bagi nilai X. Okey. Cuba satu-satu. Okey. Kita kena cuba satu-satu lah. Sebab daripada 4 soalan tu, okey, ada tiga pilihan jawapan yang boleh, ada satu je tak boleh. Jadi kita kena cuba satu-satu. Okey, cuba dengan 9. Okey. Ingat yang tadi. Kalau kita kata X tu adalah 9, cuba kita buat. Okey? 9 bagi 3. Boleh tak? 9 bagi 3 dapat 3. Boleh lah. Okey? Nak kata boleh punya pasal. Boleh. Okey? Okey. Seterusnya, 36 bagi 9. Boleh tak? Boleh. Ingat
Soalan A, kalau saya kata X tu adalah 9. Kalau X tu ada 9, kita ujilah. 9 bagi 3. Boleh? Boleh je. Okay, boleh. 36 bagi 9. Boleh? Boleh. Tapi soalan nak kecuali. Okay, soalan nak kecuali. Okay. So, kita cuba dengan 12 pula. Okay. Cuba dengan 12. 12 bagi 3. Dapat 4. Boleh. Okay. 36 bagi 12. Boleh juga dapat 3. Boleh jugalah. Okay. Kita cuba dengan 15 pula. Okay, cuba dengan 15. Okay. Cuba dengan 15. 15 bagi 3 dapat 5. Boleh. Yes, boleh. Cantik. 36 bagi 5. Tak boleh. So, jawapan dia adalah C. Okay. Okay, soalan seterusnya. Okay, soalan keempat. Pasangan nombor berikut mempunyai 1, 2 dan 4. Okay, dia kata pasangan nombor berikut. Okay. Okay, saya ulang balik soalan. Pasangan nombor berikut mempunyai 1, 2 dan 4 sebagai faktor sepunya. Okay, faktor sepunya. Maksudnya apa yang ada dia pun ada juga. Okay. 1, 2 dan 4 sebagai faktor sepunya. Kecuali. Jumpa soalan kecuali ni kita kena cuba try test. Okay, guna kaedah cuba jaya. Okay, kita cuba soalan pilihan jawapan A dulu. Dapat tak 1, 2 dan 4? Okay. Kita buat faktor sepunya. Okay. Macam mana nak buat faktor sepunya? Alah, cuba-cuba je. Okey. 16 boleh bagi 1? Boleh. 16 boleh bagi 2? Boleh. 16 boleh bagi 4? Boleh. Sabar. Okey, tadi kita cuba dengan 16 dengan 24. Nak testkan dengan nombor berapa? 1, 2, 4. Tengok cara buat. Okey. Tadi kita test 16 dengan 1 boleh. 16 dengan 2 bahagi boleh. 16 bagi 4 pun boleh. 24 pula. 24 bagi 1 confirm lah boleh. Okey. 24 bagi 2 boleh juga. 24 bagi 4 boleh. Tapi soalan nak kecuali. Maksudnya apa? Sama ada kedua-dua ni langsung tak boleh nak bahagi. Ataupun salah satu daripada dua ni tak boleh nak dibahagi. Jadi kita cuba pula dengan soalan B. 16, 28. Okey. 16, 28. Okey. Tadi kita dah cuba 16 kan? Jadi tak payahlah nak buang masa buat lagi. Cuba dengan 28. Dengan 1 boleh. Dengan 2 boleh. Dengan 4 pun boleh. Tekan saja kalkulator nak tahu boleh atau tidak. Okey. Okey. Cuba pula dengan 20. 18 dengan 20. Okey. 18 dengan 20. Okey. Cuba 18. 18 1. Boleh. 18 2. Boleh. 18 bagi 4. Tak boleh. Kalau tak boleh bermaksud sesuailah dengan kehendak soalan. Dia nak kecuali. So jawapan dia adalah C. Okey. Okey. Soalan nombor 5. Okey. Cari faktor sepunya terbesar. Maksudnya dia suruh cari FSTB. Dia suruh kita buat FSTB. Faktor sepunya terbesar. Okey. Bagi siapa? 36, 84 dan 108. Saya ulang balik berapa? 36, 84 dan 108. Buat bagi terbalik. Okey, ataupun bahagi berulang. Okey, nak bagi dengan nombor berapa dulu? Alah, untuk yang beginner ni buatlah kecil-kecil dulu. Bagi 2 dululah. Okey, kita bagi 2. 36 bagi 2 dapat 18. 84 bagi 2 dapat 42. 108 bagi 2 dapat apa? 54. Boleh bahagi lagi? Boleh bagi dengan 2 lagi lah. 18 bagi 2 dapat 9. 40 bagi 2 dapat 21. 54 bagi 2 kita dapat apa nama dia? 27. Boleh lagi tak? Boleh. Bagikan dengan 2? Tak boleh. Okey, ingat kalau nak bahagi, bagikan dengan nombor kecil ni. Iaitu 2, 3, 5, 7. Hafallah nombor perdana ni. Okey. Kalau tak boleh bagi 2, cuba bagi 3. Tak boleh bagi 3, cuba bagi 5. Tak boleh bagi 5, cuba bagi 7. Tak boleh 4, maksudnya dah habis. Gitu. Okey. Bagi 2 tak boleh. Bermaksud kena bahagi 3. So, kita bagi 3 lah. 9 bagi 3, kita dapat 3. 21 bagi 3, kita dapat 7. 27 kita bahagi 3. Kita dapat 9. Cuba lagi. Bagi 2. Tak boleh. Bagi 3. Boleh. Tapi ni pula tak boleh bagi 3. Jadi maksudnya tak boleh. Dah berhenti. Okey. Cukup. Okey. Nak buat apa lepas ni? Darabkan semua nombor ni. Kalau soalan kata cari FSTB. Inilah dia. Okey. 2 darab 2 darab 3. 2 darab 2 darab 3. 2 darab 2, 4. 4 darab 3, 12. So, jawapan dia adalah 12. Okey. B jawapan dia.
Okey. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan 6. Antaranya berikut yang manakah gandaan sepunya? Ni GSTK. Berbeza sikit dengan FSTB. Tadi FSTB, sekarang ni GSTK. Soalan dia apa? Antara yang berikut, yang manakah gandaan sepunya bagi 16 dengan 24? 16 dengan 24. Okey. Cara hampir sama. Tapi bezanya FSTB ni, okey, FSTB tadi kita buat sampai tak boleh. Okey. Yang GSTK kita buat sampai boleh. Tapi cara dia sama dulu. Okey. Bagikan ingat hafal nombor ni. 2, 3, 5, 7. Bahagi dengan 2. Tak boleh 2, bagi 3 and so on. Okey. 16 bagi 2. Boleh. Okey. Bagi 2. Kita nampak kedua-dua ni boleh bahagi 2. 16 bagi 2 dapat 8. 24 bagi 2 kita dapat 12. Boleh bagi lagi tak dengan 2? Boleh. 8 bagi 2 dapat 4. 12 bagi 2 dapat 6. Boleh bagi 2? Boleh. Bagi 2 lagi. 2 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Boleh bagi 2? Okey? Ni boleh, tapi ni tak boleh. Tapi GSTK kena bolehkan. Okey? Nak bagi dengan apa? Bagi dengan 2. Paksa. 2 bagi 2, 1. 3 tak boleh 2, lantaklah tak boleh. Okey? Lepas tu last sekali bagi dengan 3. Sebab kita nak dapatkan yang terakhir adalah 1, 1. Okey? Lepas tu apa? Sama je step dia. Okey? Kena darabkan semua ni. 2 darab 2, darab 2, darab 2, darab 3. Okey? 2 darab 2, darab 2, darab 2. Kita dapat apa dah? 2 kuasa 3, 8, 16. Okey? Dapat 16. 16 darab 3. Kira lah. Okey? Okey, 48. So, kita dapat 48. Maaf, 14 pula. 48. Selesai. Okey? Okey. Okey. Soalan seterusnya, soalan nombor 7. Tentukan gandaan sepunya terkecil bagi 16, 28 dengan 32. Berapa tadi? Okey, 16, 28. GSTK 16, 28 dengan 32. Okey. Gandaan sepunya terkecil. Okey, step yang sama juga. Okey, sekarang ni kita nak upgrade sikit lah. Okey, kita nak upgrade sikit. Okey. Tadi kita bagi dengan 2 kan. Sekarang ni cuba kita improve. Okey. Kita bagi dengan besar sikit lah. Bagi dengan 4. Okey. Bagikan dengan 4. Okey. Bagikan dengan 4. Okey, 16 bagi 4, 4. Okey, 28 bagi 4. 7. Okey, 32 bagi 4. Okey, 8. Okey. Dah nampak? Dah laju dah. Okey. Lepas tu pula kita bahagi dengan 2 boleh? 4 boleh, 7 tak boleh. Kalau tak boleh, paksa. Ini GSTK, kena paksa. Okey. So, bagi 4. 1. 7, tak boleh. Tak boleh, tulis balik lah. 8 bagi 4, 2. Paksa lagi. Dengan 2. 1, 7, 1. Okey. Sebab 2 boleh bagi 2. Lepas tu, last kali. 7. Okey. Tinggallah 1, 1, 1. Okey. Darab. 4, darab 4, darab 2, darab 7. Kita dapat 224. A jawapan dia. Okey. Darab ke semua ni. 4 darab 4 darab 2 darab 7. 4 darab 4 darab 2 darab 7. Kita dapat 224. Selesai. Okey, soalan seterusnya yang terakhir untuk bahagian A. Berikut menunjukkan satu pernyataan. Dia kata 16 ialah gandaan bagi Y. Tadi faktor maksudnya bahagi. Sekarang gandaan maksudnya darab. Okey. Maksudnya 16 ialah gandaan bagi Y dan Y ialah gandaan bagi 2. Okey? Bagi 2. Okey? Maksudnya Y ni adalah hasil darab untuk dapat 16. Okey? Dan Y ni pula bila darab dapat 2. Gitulah. Antara yang berikut yang manakah mungkin nilai bagi Y? Okey? Kita cuba dulu. Okey? Tadi dia kata 16 ada apa kata apa? Kalau tadi kita buat Y bahagi 16, ini pula Y darab 16. Okey?
Sekejap Okay, kita ulang balik soalan dia. Dia kata 16 adalah gandaan bagi Y. Okay. Tadi soalan yang nombor 3 tadi, dia kata 3 ialah faktor bagi X. Maksudnya X per 3. Okay. Tapi kongsi gandaan ni, okay, mesti kita kena cari siapakah pekali dia. Cara nak cari pekali, kita kena bahagi. Okay. Berbeza dengan soalan nombor 3 tadi. Soalan nombor 3, 3 ialah faktor bagi X. Bermaksud, okay, kalau kita nak kenal pasti, pastikan X tu per 3. Okay, kalau kita nak pastikan. X tu boleh 3. Saya bandingkan dengan soalan nombor 3. Okay. Tadi soalan nombor 3. Dia kata 3 ialah faktor bagi X. Maksudnya X per 3. Okay, dan. Okay. X ialah faktor bagi 36. Maksudnya 36 bahagi dengan X. Untuk soalan yang nombor 8. Okay. Untuk soalan yang nombor 8 pula, ayat dia 16. Okay, ialah gandaan bagi Y. Dan saya dah kata tadi, gandaan bermaksud darab. Iaitu pendaraban. Okay. Tapi, kita nak tahu pekali dia, kita kena buat bahagi. Okay. Jadi, dia punya konsep dia terbalik. Okay. Dia punya, konsep dia terbalik. Kalau tadi, 3 ialah faktor bagi X bermaksud X bahagi 3. Okay. Jadi, yang untuk gandaan ni, okay, 16 ialah gandaan bagi Y bermaksud 16 yang bagi Y. Dan, dia kata, Y pula bahagikan dengan 2. Ini konsep gandaan. Nampak tak perbezaan? Okay, ini ayat dia 6 pula. 3 faktor X. Dalam selain tu dia kata X ialah faktor 36. Nampak? Kalau ayat faktor yang belakang bahagi depan. Nampak? Tapi kalau ayat gandaan dia kata 16 gandaan Y. Lepas tu dia kata Y pula gandaan 2. Ni pula terbalik. 16 yang bagi Y. Yang depan bagi belakang. Sorry. Okay. Gitu. So, kita balik kepada soalan asal. Iaitu 16 per Y dan Y per 2. Y sini dengan Y sini pastikan nilai yang sama. Jadi, kita cuba setiap pilihan jawapan. Okay, cuba. Kita cuba dengan 6 dulu. A. Okay. Kalau kita cakap Y tu adalah 6. Okay. 16 bagi 6. Tak boleh. Tapi, 6 boleh bagi 2. Boleh. Bila jumpa benda tak boleh dan boleh, tak boleh. Okay, gitu. Okay, jumpa benda tak boleh dengan boleh. Tak boleh lah. Gitu. Dia pastikan boleh-boleh, barulah boleh. Okay. So, kita cuba dengan B pula. Okay, kalau kita kata dia 8. Okay. 16 bagi 8. Boleh? Boleh. Check. Boleh. Lepas tu, 8 bagi 2. 8 bagi 2. Kan saya kata Y ni 8 kan? Bagi 2. Dapat 4. Check. Boleh? Boleh-boleh maksudnya jawapan dia boleh. Dan soalan nak tanya, apakah antara berikut yang manakah mungkin nilai bagi Y. So jawapan dia adalah B. Okay. Habis untuk bahagian A. Okay, untuk soalan bahagian B. Okay. Tadakah right pada pernyataan yang benar dan pangkah pada pernyataan palsu? Jom kita baca soalan dia. Okay. 4 bukan faktor bagi 52. Kita ingat balik ayat tadi. Kalau perkataan faktor maksudnya belakang bahagi depan. Okay. So, 52 boleh bagi 4 tak? Okay. 52 bahagi 4. Boleh. Tapi dia kata bukan faktor pula. Maksudnya pernyataan dia salah. Kan? Okay. Jadi pernyataan dia salah. Okay. Sepatutnya 4 faktor bagi 52. Tapi dia kata bukan. Jadi pernyataan dia salah. So, pangkah. Okay. Soalan B pula. 9 ialah faktor perdana bagi 54. Pertama kita kena tengok dulu. Okay. 9 tu nombor perdana ke? Okay. 9 bukan nombor perdana. Okay. Jadi tak payah nak tengok dia faktor atau tidak. Okay. Kalau cerita pasal faktor, yes. 54 boleh bahagi 9. Tapi masalah dia, 9 tu bukan nombor perdana. Jadi kalau dia bukan nombor perdana, jadi dia bukan faktor perdana. Kalau faktor, yes. Tapi faktor perdana, bukan. Sebab 9 bukan nombor perdana. So jawapan dia pun salah juga. Okay. C pula. 3 dan 5 ialah faktor bagi 30. Okay, bermaksud 30 boleh bahagi 3, 30 boleh bagi 5. Betul tak betul? 30 bagi 3, boleh? 10. 30 bagi 5, boleh? Dapat 6. Dua-dua boleh. Maksudnya pernyataan dia benar. Okay, so tanda right. Itu je soalan dia, tak susah. Okay, soalan 10. Okay, raja di bawah menunjukkan faktor. Okay, bagi 16 dan 28. Okay, saya tuliskan. Okay, 16. Okay, bulatan bagi 16. Ini pula 28. Okay.
Ni soalan yang saya bagi semua ni, okey, semuanya soalan-soalan periksa. Okey? Bukannya soalan latihan ke tak. Ini memang soalan periksa. Okey? Okey. Okey, pertama kita buat cara manual dulu. Okey? Apakah faktor bagi 16 dan apakah faktor bagi 28? Okey? Okey, faktor bagi 16 saya tulis kat sini, faktor bagi 28 tulis kat sini. Okey? 1 darab 16, 2 darab 8, 3 tak boleh, 4 darab 4, habis. Okey? Yang ini pula. 1 darab 28, 2 darab 14. Okey? Lepas tu 3 boleh tak 3? 3 tak boleh. Okey, 4 boleh, 4 boleh. 4 darab 7 tak silap. Okey, 4 darab 7, 5 tak boleh, 6. 6 lagi tak boleh. Okey, 6 tak boleh. 7 dah patah balik, tak boleh dah. Okey. So, kita tengok, okey. Apa yang ada, apa yang tak ada. 16 ada, 8 ada, lepas tu 28, 28 kau 16 ada. 28 ada, 14 ada, 7 ada. Yang mana tak ada, lepas tu yang tak ada tu sama pula. 1 sama, 2 sama, 4 sama. Bermaksud P, Q, R ni adalah 1, 2, 4. Okey? Apakah nilai P, Q dan R? Okey? 1, 2, 4. Ni 1, sini 2, sini 4. Nak cakap sini 2, 1, 4 boleh tak kisah. Okey? Okey? Maksudnya P adalah 1, okey, Q adalah 2 dan R adalah 4. So inilah jawapan dia. Okey? Nak tukar-tukar boleh tak kisah. Okey? Okey, pastikan P, Q, R tu adalah sama ada 1, 2 atau 4 tu je. Okey? Soalan B, lengkapkan ayat di bawah. P, Q, R ialah apa bagi 16 dan 28? Okey? Kita tengok. Okey? P, Q, R tadi kan 1, 2, 4. Okey? Jadi kamu tulislah dekat P, Q, R tu dekat soalan. P, 1, Q, 2, R, 4 ialah apa? Jadi ayat dia sama ada 2 je. Faktor ke gandaan? Okey. Nak tahu faktor maksudnya depan kecil, belakang besar. Itu faktor. Untuk gandaan pula, depan besar, belakang kecil. Okey. Okey, lengkapkan ayat di bawah. P, Q, R ialah faktor bagi 16 dengan 28. Kenapa? 16 boleh bagi 1, 16 boleh bagi 2 dan 16 boleh bagi 4. Sama juga dengan 28. Boleh bagi 1, boleh bagi 2 dan boleh bagi dengan 4. Itu maksudnya faktor. Okey? Maaf, faktor pula. Faktor sepunya. Okey? Faktor sepunya. Apa maksud faktor sepunya? Faktor yang kata apa dibahagikan dengan serentak. Yang difaktorkan secara serentak. Sepunya. Maksudnya kongsi lah. Okey? Kongsi dia punya faktor. Okey? 16 dengan 28. Dia kongsi perfaktoran 1, 2 dengan 4. Dia kongsi. Gitulah istilah dia. Okey? Okey, soalan faktor sepunya lah, Ustaz. Yes, faktor sepunya. Jawapan dia faktor sepunya. Okey. Okey. Soalan seterusnya, soalan 11. Nyatakan gandaan 3 digit yang pertama bagi 7. Gandaan tadi apa? Darab. Maksud dia nak 3 digit yang pertama. 3 digit tu maksudnya dah start ratus dah tu. Okey? 3 digit maksudnya dah geng ratus lah ni. Geng ratus. Bagi siapa? Gandaan bagi siapa? 7. Gandaan bagi 7 maksudnya kena buat sifir 7. Okey, iaitu sifir 7. Buat sifir 7 yang mana? Bermula 3 digit. Arti kata lain, ratus. Okey? 7 darab 12. 84. 7 darab 13. 91. 7 darab 14. Yes. Tak dapat lagi. 7 darab 15. Yes. 105. Mula dekat 105. Tadi kita darab dengan 7 darab 15 tau. Saya cuba tadi. Saya tekanlah 7 darab 14 tadi. 7 darab 14. Saya dapat 94. 98. Tapi belum jadi 3 digit. Jadi saya cuba pula 7 darab 15. 7 darab 15 dapat 105. 7 darab 15 dapat 105. Dia nak 3 digit yang pertama. Sorry.
Dia nak 3 digit yang pertama bagi 7. Nyatakan gandaan 3 digit yang pertama bagi 7. Ni lah jawapan dia. 105. Okey. Kalau 7 darab 14, kita dapat 98. Belum jadi 3 digit. Jadi 3 digit yang pertama adalah 7 darab 15. Okey. 105. 3 digit. Tu je jawapan dia. Okey, selesai. Okey, soalan B. Bulatkan gandaan sepunya. Gandaan sepunya Gandaan sepunya. Bagi siapa? Okey, 6 dan 9. 6 dan 9. Okey. So, gandaan sepunya maksudnya besar bahagi kecil. Maksudnya nombor-nombor yang jawapan tu kan, cuba bahagi dengan kedua-dua nombor ni. Kalau boleh bahagi kedua-duanya, maksudnya dia adalah gandaan sepunya. Tapi kalau tak boleh bahagi dua-dua, bukan gandaan sepunya. Sama juga, kalau hanya boleh bahagi salah satu je. Ini boleh bahagi tapi ini tak boleh bahagi. Maksudnya tak boleh juga. Itu bukan gandaan sepunya. Jelas? Okey. So, kita cuba. Tekanlah kalkulator. Cuba dengan 18 dulu. Okey, cuba dengan 18. Dia ada 18. 38, 56, 72, 99. 72 dan 99. Cuba dengan 18. 18 bagi 6. Boleh tak boleh? Boleh. 18 bagi 2. Boleh tak boleh? Boleh. Kalau dua-dua boleh, maksudnya boleh. Okey. 38 bagi 6. Cuba yang kedua pula. 38 bagi 6. Tak boleh. Tak boleh tak payah bulat. Soalan suruh bulatkan yang boleh je. Okey. 56 bagi 6. Tak boleh jangan bulatkan. 72 pula. 72 bagi 6. 12 boleh. 72 bagi 9. Boleh. Kalau boleh, bulatkan. 99 lah sekali. 99 bagi 6. Tak boleh. Tak boleh. Dua je jawapan dia. 18 dan juga 72. Dah. Settle. Okey. Okey, soalan 12, soalan terakhir. Berikut menunjukkan satu kaedah untuk menyelesaikan satu masalah matematik. Dia bagi 36 P. Okey, dibagi berulang. Okey, 2. 18. Q bagi 2. Okey, 9, 18. Bagi 2. 3, 6. Bagi 2, 1, 2. Soalan yang pertama, namakan kaedah ini. Bahagi berulang. Pembahagian berulang. Tu jawapan dia. Okey, untuk soalan A, jawapan dia adalah pembahagian berulang. Okey, berulang. Maksudnya dia bahagi berulang kali. Itu maksudnya pembahagian berulang. Nombor sampai ke bawah. Okey. Soalan seterusnya, nyatakan nilai P dan Q. Kalau kita guna kaedah FSTB, nombor-nombor yang kita dapat selepas-lepas ini, kita bahagi. Maksudnya atas bagi tepi, dapat bawah. Sekarang ni, kita nak dapat yang di atas. Bermaksud, kita kena guna kaedah yang terbalik. Bahagi lawan dia darab. Okey? Bahagi lawan dia darab. Bermaksud, tadi, atas bagi tepi, dapat bawah. Sekarang ni, bawah darab tepi, dapat atas. Sekarang ni, kita cuba betul tak apa yang saya kata? Tadi 36 bagi 2, dapat 18, betul? Terbalik kan? 18 darab 2, dapat 36. So, betul. Sekarang kita nak dapat nilai P, boleh tak? Q darab 2 dapat P. Tak dapat nilai. Jadi, kita kena cuba yang bawah. Okey? Sebab apa kat atas kedua-dua ni unknown. Jadi, nak cari P tapi guna Q. Tak boleh. So, kita cari Q dulu. Okey? Nak cari Q dulu. Okey, 18 darab dengan 2. Okey, 18. Kita darabkan dengan 2. Okey. Dapat. Sekejap Dapat 36. So, Q kat sini adalah 36. Cara yang sama juga. 36 darabkan dengan 2. Okey, 72. Jadi, P di sini sama dengan 72 dan Q sama dengan 36. Selesai. Habis dah topik untuk bab 2. Okey.